Ken harap sangat one day I nak Abdul nyanyi lagu Ken. Dah agak dah. So actually Sukarnya untuk menjadi seorang penyanyi yang orang kata diiktiraf ataupun mainstream. Tantangan daripada selain awak cakap kawan-kawan saya menidakkan bakat saya, masih meragui bakat yang saya ada, dan awak cuba dah membuktikan dengan sebuah showcase yang bagi saya dah cukup berjaya dah. dia punya verse dia, sekali pernah ku jatuh, oh oh, takkan pernah ku meruntuh, no no, biarpun sakitku, biarpun maluku, oh oh. Apa yang jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel. Bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Kepada anda yang sedang mendengar kita di Spotify, welcome to our show Borak Sini Habis Sini. Kita bersama dengan seorang penyanyi yang juga merupakan singer-songwriter lah. Kita panggil beliau berbakat menyanyi dan juga dapat mengubah lagu, Ken Arif. Betul Betul bang. Assalamualaikum. Saya kenal dia pun semasa beliau menjemput kita di sebuah showcase, sepenuhnya daripada beliau lah. Thank you so much, Ken, sudi datang. Waalaikumsalam. Macam mana jadual hari ni, sibuk? Oh, okay. So jadual hari ni actually baru balik daripada vacation. So daripada vacation tadi terus dia tunda kita punya pertemuan hari ni. Kata pergi mana? Mula-mula ke Cerating, kemudian singgah sekejap di Genting Highland. Oh, banyak tempat. Dan besok akan ke Port Dickson pula. Oh, tak habis lagi vacation Belum. sebenarnya. So dia pertengahan. Betul. Jadinya dari pertengahan itu cuba selitkan juga untuk podcast Borak Sini Habis Sini. Untuk tak ada apa-apa yang nak dibongkarkan sebab Ken merupakan seorang artis baru. Mungkin kita nak berkenalan dengan Ken lebih lanjut lagi dalam podcast ni. Kepada yang mendengar dan juga menonton kita dekat YouTube, silalah orang kata kenal seorang bakat baru yang masih mencari jalan untuk bertapak dalam industri. Beliau bukannya baru, guys. Sebenarnya dia dah lama. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun sejak apa tu? Awak berkecimpung dalam bidang. Oh, okay. Kalau nak kata berkecimpung tu, saya rasa consider barulah kot Kalau sejak 8 tahun maksudnya awak berjinak-jinak dah tahu dah. Berjinak-jinak lah, sedikit-sedikit. Aku ada lah. bakat menyanyi. Aku ada sebuah bank di mana dalam bank tu banyak lagu-lagu yang aku buat. Betul. Okey, berapa tahun yang tu? Oh, okay. So betul lah kot. Sejak daripada 8 tahun yang lepas. Dah lama. Lama jugalah. So tapi, actually sebab kalau nak ikutkan dari segi latar belakang kan, memang kan tak ada latar belakang muzik, maksudnya secara profesional ataupun secara educational. Okay. So, Ken belajar apa? Ken belajar mechanical engineering. Serius lah? Betul. Mechanical engineering. Dan okay. Di Jepun. Betul. So selepas SPM so boleh cakap Jepun ni? Boleh. Serius lah. Muka dia pun dah jadi orang Jepun dah. Orang Melayu pergi belajar Jepun, pergi belajar dekat Jepun, balik-balik muka dah jadi apa, orang sana. Ada sikit lah. Ada sikit. Nama pun Ken Ken Watanabe. Okay, so selepas SPM Ken dapat peluang sambung belajar ke Jepun. So di bawah tajaan Yayasan Pelajaran Mara. So waktu tu Ken pernah belajar bahasa Jepun sewaktu di sekolah menengah. So waktu sekolah menengah tu kita dah tahu dah bahasa Jepun ni memang susah. So sama ada kita nak sambung untuk belajar ataupun kita ambil aliran di tempatan lah kan. So waktu dapat tawaran tu memang Ken fikir macam okay, since ni adalah tanggungan sepenuhnya, so Ken fikir macam habis nanti Ken tak nak ada hutang. So waktu tu fikir macam okay, tak nak menyusahkan parent, okay, kita sambung je lah. Okay, waktu kita sambung tu dekat sana memang susah sebab cikgu, prof semua akan berbahasa Jepun.
So kita pun mengisi masa terluang tu sebab kita dah tepu kan. So macam tak apalah. Bosan lah kat sana. Bosan lah. Dia Tak jalan-jalan ke kat sana? Jalan. Sebab kan waktu dekat sana musim cuti Ken akan bawa orang berjalan. So Orang orang Malaysia? Malaysia datang. Siapa-siapa nak jalan-jalan kat Jepun, okay, contact aku boleh jadi Betul. tourist guide. So macam kawan Ken memang ada buka satu syarikat melancong. So orang Malaysia akan daftar melalui dia dan kita akan bawa diorang berjalan di Jepun sebab kita boleh berbahasa Jepun So tu adalah kelebihan lah dekat sana. So ada juga orang buat as a part time angkat sampah. Abang cuba teka berapa gaji sehari angkat sampah dekat Jepun? Okay, let me guess. RM RM 4,000 sehari. 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 Sehari 600 Lebih kurang 600 sehari. 600 Kebayangkan kalau sebulan. sebulan. So lebih kurang 18. So lumayan lah ni. Memang tinggi. So gaji Aku nak bersara guys. Bersara jadi blogger, jadi YouTuber, jadi podcaster ni semua. Angkat Tinggal sampah. angkat sampah je, tak payah fikir. Betul. So kebanyakannya siapa yang tinggal di bahagian Kanto ataupun kita panggil bahagian Tokyo lah secara famousnya, diorang ni memang ada turun-temurun punya generasi yang akan bekerja sebagai pengangkut sampah, atau di Jepun kita panggil dia sebagai cleanliness engineering, something like that lah. Diorang tak panggil pengangkut sampah. So diorang mengangkat martabat seorang pengangkut sampah ni. Engineering kat belakang tu. Yes, sebagai engineer. So that's why gaji diorang tinggi. Dan kalau kita nak comparekan daripada Jepun So punya, apa beza dia angkut sampah kat Malaysia dengan angkut sampah kat sana yang menjadikan dia engineering tu? Okay, so sebab kalau dekat Malaysia kita tak bahagikan sampah tu awal-awal. So diorang dekat Jepun kita ada jadual dekat setiap kawasan bandar. Contohlah abang tinggal dekat sini kan. So kawasan abang ni dia dah ada bagi satu jadual. Hari Isnin buang sampah kertas. Hari Selasa kita buang tin-tin. Kalau hari Rabu maybe minggu kedua abang buang sampah-sampah besar. Contohnya macam perabot-perabot lah, kotak-kotak. So diorang dah ada designated thing yang dah desidekan in advance. Okay, ini yang kita kena buang. So bila adanya jadual ni, sampah-sampah yang contohnya sisa-sisa makanan kita tak campurkan. So automatically pembuangan tu jadi efisien dan tidak berbau. So kerja angkut sampah dekat Jepun tak berbau. Kita berapa tahun nak sampai ke sana? Okay, ni baru introduction baru dia dah kita dibawa oleh Ken mengembara ke Tokyo. Menyedarkan aku betapa Malaysia ni, yalah, kalau nak kutip sampah satu hari berapa ringgit Ken. Kalau nak bagi dengan gaji dia orang. Betul. Tahu-tahu siapa yang kutip sampah yang kerja dengan bandaraya, dia pun resign pergi ke Jepun. Pergi Jepun. Kat sana lagi lumayan. Betul. Okay, macam mana boleh terjebak dalam dunia pengubah lagu? Pengubahan. Sebab tadi jalan cerita tadi, betul, Ken ada cakap Ken macam tepu. Okay, so, tepu dah tahu nak pergi mana dah. Yeah, so bila tepu ni kita usually akan meluangkan masa di rumah dan relax lah. So bila time relax ni, sebab kan memang daripada sekolah rendah lagi suka menulis. So antaranya adalah menulis puisi lah ataupun sajak. So daripada situ kan waktu dekat sekolah menengah pun memang seorang pemain muzik, ahli orkestra lah, wind orkestra. Main apa? Euphonium. Yang mana satu? Abang tahu tak? So euphonium ni kalau abang tahu, aku tahu clarinet. So the clarinet is actually part of recorder. wind orchestra. Recorder, yes. So euphonium ni kalau abang tahu tuba tahu tak?
yang satu alat muzik besar brass. Yang macam saxophone. Bukan, saxophone dia Saxophone yang ni, tapi dia macam bahan ni dia tiup alat dia muzik alat yang tiup, ditiup. tapi dia ada tiga je. kita panggil dia key. Key. Tiga key. Ya, tepat Alat tekan tiup dia dekat sini. So dia punya corong tu besar kat atas. Okay, itu nama apa? Itu tuba. Itu So tuba. tuba size dia besar. Okay, yang kalau Ken main euphonium dia kecil sikit. kecil sikit. So euphonium ni it's actually part of wind orchestra punya instrument lah. So dari situ sikit-sikit lah kita belajar pasal music ni macam mana. Tetapi macam kalau kita main dalam wind orchestra pun dia ada dua. Satu alat woodwind. Woodwind ni macam more to melody, and then kita akan gunakan clef treble. Clef treble ni kalau abang pernah tengok alat music punya tanda yang macam ada macam S tu. Oh, okay. Okay, tu kita panggil clef treble. Treble. So clef treble ni dia starting benda tu kan? yes, Kalau so starting setiap bar kita akan startkan dengan yang tu lah. Okay. So clef Kalau treble. ibarat kata kalau dalam Al-Quran bismillah lah. Yes. So macam itulah introduction dia. Okay. So kalau bass treble, so apa yang Ken main adalah alat-alat bass. Maksudnya alat-alat yang berbunyi rendah. Okay. Untuk clarinet, flute, saxophone, semua main clef treble. So bass treble ni tanda dia macam bentuk D. So macam kalau abang search clef treble Itulah. dengan bass treble, abang boleh jumpalah perbezaan dia. So yang Ken main ni adalah alat-alat bass treble. So dia boleh dijadikan sebagai alat untuk kita cari melody semua. Tapi normally kita akan go with flute, clarinet untuk main melody lah. Tapi euphonium pun actually boleh jadikan melody punya alat untuk bass punya group. So daripada situ pun kita ada belajar sikit lah macam macam mana nak baca score dia, dia punya macam kalau dalam kira macam buku dia lah kan, macam mana kita nak baca dia. So dari situ kan gabungkan minatkan dalam penulisan sajak puisi dan muzik tadi tu. Dan melahirkan beberapa buah lagu lah. Dari situ. Okay, itu tahun berapa? 20 waktu tu kan dah bekerja di Jepun. Tahun 2018. Okay, 2018 dah start buat lagu. Maksudnya Yes. dah kumpul beberapa lagu. Mula yang mana mula hari tu masa showcase Ken tu, duk ingat ke you guys akan cover lagu-lagu yang Tak sedia ada. ada? Rupa-rupanya semua lagu baru. Betul. Lagu yang dibuat hasilkan sendiri oleh Ken, dan juga ada penampilan beberapa orang artis baru artis juga. baru. Betul. Is you punya Friend. under your actually, not really. So kan sebelum ni pernah try untuk apa orang panggil audition lah. audition untuk Kan tak ingat sebenarnya. I think it's for is it All Together Now? Maybe lah. Sebab waktu kita datang tu kita tanya macam okay ni rancangan apa? Diorang pun tak tahu nak namakan rancangan tu rancangan apa lagi. So macam kita try je. But we know it is a singing competition. So macam try. Kan ni ada masalah gugup. So macam bila kita datang tu macam dah practice dah beria lah sekalipun. Tapi bila on the day itself nampak waktu tu juri siapa nama? kat Astro ni? Dekat TV3, Media Prima. Okay. Kejap Datuk Syafinas. Okay. So macam oh my god, dia dekat depan mata kan. Dia dah jadi takut lah. Kamera depan mata. So dia perasaan tu macam-macam, nervous. Memang tu first time kita berada di kamera kan. So macam waktu tu lari bang. Lari ki semua. So macam tiba-tiba kita ternyanyi tinggi. Waktu tu nyanyi lagu Nabila Razali. Peluang kedua. Sedihnya kan kita nyanyi peluang kedua. So Datuk Syafinas cakap maafnya Ken, nampaknya tiada peluang kedua. So macam sedih gila waktu tu. So macam tak apalah, bukan rezeki kan.
So dari situlah macam Ken rasa macam okay, aku tak boleh tunggu peluang datang. So why not kita create peluang tu sendiri. So waktu tu Ken bekerjasama dengan Ken punya music director hari tu. So dia kata why not kita buat konsert you sendiri. Tapi waktu tu our plan is maybe 60-40. 60 Ken punya lagu, 40 adalah lagu cover lah. Tapi bila kita dah fikir-fikir macam bila kita nyanyi lagu orang, secara tak langsung akan ada competition. Competition dengan penyanyi asal. So akan ada comparison. So macam Ken rasa why not kita buat je semua lagu Ken sendiri. Maybe ada penerimaan, maybe ada penolakan. So macam kita tengok daripada situ. Dan daripada situlah juga Ken rasa macam oh, orang suka lagu ni, orang tak suka sangat lagu ni. Maybe lagu ni kita simpan dulu, maybe lagu ni boleh bagi kat orang. So daripada situ feedback tu banyak, which is Ken rasa it's a good start lah for me. Macam tu. Okay, malam tu awak juga melancarkan sebuah single. Betul. Okay, ceritakan sedikit. Okay, so yang terbaru, yang paling baru. Betul, single terbaru ni bertajuk Bagai Bidadari. Okay. So Bagai Bidadari ni tajuk asalnya adalah comel. So kenapa comel? So waktu Ken couple dengan seorang ni, so dia sangat comel. So Ken rasa macam nak buatlah satu lagu yang macam apa yang menggambarkan Ken rasa waktu first jatuh cinta kat dia kan. So macam daripada situ Ken ada suka seorang penulis lagu ni. Nama dia Ipoh Hafiz. Okay, Ipoh. So Ipoh Hafiz ni Ken suka gila suara dia. Dan penulisan dia serta pemilihan lirik dan rhythm lagu dia pun Ken suka. So macam Ken dengar lagu dia, kan lagu-lagu Ipoh Hafiz ni banyak macam berkaitan dengan cinta juga kan. So, dia banyak lagu-lagu untuk runut drama. Betul. So bila Ken dengar macam okay, Ken suka melodi ni, chord ni menarik. So daripada situ hasil gabungan idea dan lirik Ken juga. So terjadilah Bagai Bidadari tu. So Bagai Bidadari tu abang imagine kita ada macam abang ada meja makan kan. So Ken just duduk je kat meja makan tu. Okay, aku nak tulis. Maybe dalam 2 atau 3 jam untuk siap. So normally itu cara Ken menulis. Maksudnya dapat melodi dulu, kemudian Ken masukkan lirik. Okay, so cara Ken menulis selalunya takkan lebih daripada 2 atau 3 jam lah. Sebab kalau lebih daripada 2-3 jam tu maksud lirik ataupun lagu tu tak berkualiti untuk Ken lah. So contohlah kita dah tulis macam tak ada flow lah lagu ni kan. Macam susah nak cari lirik. So maksudnya lagu tu takkan melekat. Takkan so ada. So akan stop. So normally kan akan stop. Okay, next. Gulung-gulung buang. Tapi kalau kat phone dia akan delete je lah. Dia tak ada macam dramatik sangat lah. So macam tu lah cara penulisan untuk lagu Bagai Bidadari tu. Kita nak dengar kalau tak keberatan nyanyi secara live dekat sini. Oh my god. Okay. Mencintai kamu sebuah melodi tercipta agung yang kugubah, menatap wajahmu satu yang terindah, hatiku gelisah bila tak bersama. Aku harapkan bulan kan mengambang, hadir dan meneman, menerangi malam, menyuluh jalanan, membawaku padanya. Boleh juga kalau dengar ni kan.
Bolehlah orang kata kalau ada drama-drama yang nak minta lagu ni, bolehlah bagi InsyaAllah boleh. untuk jadi dekat OST ataupun soundtrack lagu ke apa drama ke filem ke kan. Sebab dia irama dia kita macam pernah ni apa ada melo dia yang macam kita pernah dengar sebelum ni. Tapi sesuai lah untuk lagu-lagu cinta kan. Betul. So okay, your inspirasi siapa Ken? You punya idola ataupun macam bahan rujukan lah macam besar sebenarnya soalan tu sebab kita tak boleh nak letakkan dia kepada satu orang. Sebab bagi Ken, seorang penulis lagu ni dia punya inspirasi dia kena luas. Kalau dia hanya berletakkan kepada seorang, so genre lagu tu akan maintain kepada satu lah. Tapi kalau abang tanya pada mulanya yang menggalak macam mana memberi inspirasi lah kan. Inspirasi. So actually Yuna. So kalau abang dengar lirik-lirik dia, it's not actually mudah untuk dijadikan lagu. Maksud saya kat sini, contoh abang dengar lagu antara lagu Yuna yang macam bulan apa bulan kan. So macam kalau abang dengar lagu tu kan, bulan tu dia macam macam mana kita boleh membayangkan bulan tu kan. Dan sebab untuk kita jadikan lirik tu memorable dan juga kena dengan lagu tu, so kita kena cari yang sepadan. Kadang-kadang abang dengar satu lagu ni kan macam kenapa lirik dia macam ni kan, macam tak kena, tak so sesuai. Maksudnya dia tak betul-betul untuk Ken, dia tak betul-betul deep dive cari lirik yang betul-betul sesuai dengan maksudnya perkataan melodi. Pemilihan perkataan tu tak sesuai dengan melodi melodi dia. So untuk Yuna, Ken rasa dia sangat pandai mencari lirik yang sesuai dengan lagu tu. And then Ken juga suka penulisan Melly Goslow. Itu kalau Indonesian lah. Ken juga suka Aina Abdul. So I think orang kata sometimes Aina Abdul ni maybe overrated. Macam orang kata macam Aina Abdul ni macam mainstream. Tapi kalau kita tengok sejarah dia, it's not easy. Awak pergi konsert Aina Abdul hari tu? Saya pergi hari tu. So macam duduk tempat mana? Saya duduk dekat kat mana sebab hari tu saya datang dengan Sherry. So Sherry Ibrahim VIP kot Sherry Ibrahim. Lepas kita jumpa tu, and then 2-3 minggu kita orang jumpa dekat pelancaran produk tudung Mariam. Mariam Nare. Saya tengok borak-borak dengan dia, rupanya dia baru balik daripada buat umrah. Betul. So macam Sherry ada juga bagi tahu dia jumpa dengan Abang Budi. So macam hari tu Abang Budi banyak tanya soalan. Dia kata macam Abang Budi nak serang dia. Especially waktu dekat konsert Ken tu pun, showcase Ken tu pun, Abang Budi ada tanya dia berkaitan dengan lagu yang Ken buat untuk dia tapi dia tak nak nyanyi. Betul. Diserah kat Ken nyanyi. Lagu apa? Lagu apa tu? Selamanya Cinta. Selamanya Cinta. Itu Ken buat khusus untuk dia. Okay, so waktu ni cerita tak habis lagi. Maksudnya dah 3 orang lah idola awak kan. Betul. Okay. Siapa? Yuna. Yang Melly kedua Goslow. Melly Goslow dan juga Aina Abdul. Okay, dah stop lah. Situ. Sampai situ. Situlah. Okay, ni cerita lain. Cerita lain yang mana ada sebuah lagu yang you nak buat khas. Aku dah ingat ke lagu tu ditujukan khas pada Sherry. Rupanya dibuat khas untuk Sherry nyanyi. Betul. Tapi Ken ada sarankan Sherry nyanyilah. Ada. Kan bagus kalau Sherry nyanyi malam tu, aku record. Bolehlah juga kan tahu Sherry ada bakat nyanyi. So actually kalau abang lagu untuk Sherry tu cerita sikit. So Sherry ni kalau I think ramai yang tahu dia memang boleh menyanyi. So dia pernah masuk Gempak Superstar, dia pernah masuk Masked Singer, and paling latest dia pernah masuk My Own Celebrity. So it's not easy for seorang pelakon boleh menyanyi juga. So waktu Ken pertama kali berjumpa dengan Sherry, so Sherry kata macam Ken, I nak masuk My Own Celebrity. So Ken macam menariknya. So macam Ken waktu tu sangat fresh dalam industri. So macam
kan teringin nak tahu macam mana backstage, macam mana proses live entertainment ni kan. So macam Sherry cakap, okay, why not join dia kan. So kita pun pergi teman dia backstage semua. So macam daripada situlah kan makin rapat dengan Sherry dan jadi kawan. So bila dah jadi kawan tu, Sherry ada katalah macam macam menarik juga yang kalau kita ada lagu. So kan tanya dia macam nak lagu macam mana kan. So adakah suka yang ballad? Tapi bila tanya-tanya, dia kata macam Sherry suka lagu macam Eliana. So okay, Eliana ni macam beat dia a bit laju. So Ken fikir macam okay, you nak tema macam mana? So dia kata bebas. So waktu tu kita tak adalah berpaksikan anything. Maksudnya dia nak lagu yang fast. Dan waktu tu kan ambil satu YouTube video, dia bagi beat drum. So beat drum dia laju lah, tum 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 gitu kan. So daripada situ okay, macam mana direction kita nak pergi. So kan fikir okay, kalau dekat industri Malaysia ni yang lagu-lagu fast beat macam ni adalah Stacy. So kita dengar sikit lagu Stacy macam mana kan. Okay, menarik. So daripada situ lirik keluar. So keluar. Awak dengan Sherry? Tak, waktu tu saya seorang. Saya seorang kat rumah. Macam okay, menarik. So bila kita dah dapat dia punya verse, chorus dulu. So dah dapat chorus. Chorus ni macam nice lah. Macam mana lagu dia? Dia punya verse dia, sekali pernah ku jatuh, takkan pernah ku meruntuh, no, biarpun sakitku, biarpun maluku, Itu dia punya verse lah. Dia punya chorus, bukannya ku pinta jongkong emas sewang intan permata, cukup saja aku yang pertama, bukan dua atau tiga. Macam and malam tu I think memang ramai gila suka lagu tu. I don't know, Malam showcase tu I think semua orang bagi feedback macam, Ken, you should publish this song cepat. So macam Ken macam mana ni, aku tak ada singer. Dan of course lah, kalau boleh kita nak penyanyi yang boleh deliver lah. And at the same time Jaja yang menyanyi malam tu, dia pun suka lagu tu. So macam so sekarang ni kan hanya menunggulah kan, kalau Jaja berminat dengan lagu tu, kita akan proceed lah kan, dia as a singer of the song. Tapi kalau macam throughout the way, kalau ada someone yang nak lagu tu, bukan ke you nak bagi kat Sherry ke? Sherry malangnya dia sekarang dah berubah. Dia dah berubah arah. Okay, faham. Sherry selepas dia balik daripada umrah, dia dah hijrah. Dia macam tak nak minatnya lebih ke arah yang mana? Different direction lah. Okay, apa dia? So yes, of course, you baru balik daripada dating dengan dia kan? Dekat CRX dating. So macam kita yelah, jumpa-jumpa lah. Berjumpa lah. Takut kalau dating ni nanti orang ingat benda lain pula kan. Dating maksudnya berjumpa. Okay. So baru-baru ni, takut yes, kena gosip takut. So kita baru-baru ni ada sembang. Tadilah kita jumpa macam Ken presentkan dia the latest song yang Ken baru buat. Okay. So dia suka with the lyrics, dia suka with the different vibe lah. Sebab lagu yang Ken buat tu Islamic, dia tak berapa religi Islamik sangat. Okay. Dia lebih kepada macam mana? Nasihat. Okay, so macam macam mana nak kata Islami ke tak emang? Okay, gini. Sebab sekarang ni mendengar kata daripada Ken tadi, Sherry dah berubah arah. Okay. Apa maksudnya? Okay, dah berubah arah ni maksudnya kalau boleh dia tak naklah lagu, bila lagu yang fast beat ni, of course lah kita kena bergerak kesana kesini kan. Okay, so dia nak lagu yang berirama, yang tone down sikit. Okay, faham. So
nak kata Islamik sangat tu, tak adalah kita masuk ke elemen Islamik yang terlampau macam sampai jadi nasyid. It's more like kalau macam abang dengar lagu Melly Go Slow, kan dia ada juga lagu yang macam Ketika Cinta Bertasbih, that kind of vibe. So macam maybe kan nak cuba bawa that kind of direction untuk Sherry. So bila Sherry dengar, dia kata macam, oh, this is like another different of melody. So kan rasa macam, okay, from here kita nak dengar jugalah feedback daripada dia kan, macam mana kan. So tadi sebab kita berada di mall kan, so tak boleh lah nak boleh bagi dia dengar betul-betul. So maybe insyaAllah next time kita akan lebih terperinci dan akan sediakan demo lah. Sebab for now kita tak ada demo, sebab lagu tu memang betul-betul baru jumpa inspirasi last week. So baru sangat lah. So harap-harap Sherry boleh keluarkan dia punya single terbaru lah in future. Tapi apa-apa pun Budi nak cakap, Budi tak ambil spring sebab dengan Ken, Budi kenal macam seorang artis baru yang baru nak bertapak, baru nak masuk dalam industri, dah buat showcase sendiri. Susah, macam bukan susah, kita nak nampak macam usaha, komitmen, dan juga macam satu benda yang nak buat showcase pun kau kena ada duit. Betul. Kau kena ada tenaga, kau kena ada takkan nak buat seorang kan, one man show. Tak boleh, nak kena ada kawan-kawan yang bantu. Betul. So okay, apa yang membuatkan Ken nak buat showcase hari itu? Okay. Kalau nak tanya kenapa, okay, so setiap tahun macam contohlah akhir tahun macam ni, Ken akan buat goal board. Goal board tu apa? Goal board ni macam abang ada satu sekeping papan, tak kisahlah papan macam mana. So dekat dalam papan tu abang nak letak, okay, tahun 2024 nanti, okay, abang nak achieve apa. Azam lah ni. Azam lah. Okay. So it's a vision goal board. Okay. So dalam tu Ken tulis, Ken nak release 6 buah lagu. Okay, ni goal board ni tulis 2022 lah. 2022 untuk 2023. So Disember 2022 tu. Okay, aku dah dalam rangka nak buat apa dalam 24 tu. So nak tak nak kena selitkan benda tu. Betul. Okay, your azam lah. So azam awak, impian awak tercapai pada 2023 akhirnya. tu alhamdulillah tercapai. Malah lebih lah, sebab dalam tu kita tulis 6 buah lagu. Okay. Dan jadi tak ada 10 pun mengatakan ada nak buat showcase ke. So waktu tu the plan is macam kita release lagu tu macam tu je lah, maksudnya kat Spotify ke kat YouTube ke, tapi showcase tu tak pernah terlintas langsung. So goal board awak untuk tahun depan buat konsert lah. Maybe bukan konsert lah kot kan, kita akan buat another showcase 2.0 lah. 2.0 Ken 2.0. So maybe kita akan bekerjasama dengan artis yang lebih ramai ke ataupun lebih besar ke, dan for now Ken tak fikir lagi. Mungkin nak cakap lagi apa yang membuatkan Ken ada usaha untuk ke arah itu, macam showcase selain daripada gold box tu. Okay, gold box tu mungkin macam something yang aku nak tunjuk, inilah satu caranya untuk aku menunjukkan kepada dunia aku boleh buat. Okay, so apa yang membuatkan macam terdetik nak buat showcase? Ken bila Ken nak sesuatu, Ken akan buat sampai Ken dapat. Tapi benda tu pun hadir dengan ilmu dan peluang. So ilmu, yes, dalam masa yang sama Ken belajar vokal. Kalau abang belajar dengan siapa? Cikgu Deli. So Ken belajar vokal dengan Cikgu Deli. Dalam masa yang sama peluang ni Ken rasa is actually petunjuk jugalah kan daripada Allah. Contohnya macam mana, kenapa Allah hadirkan Sherry untuk Ken kenal. So daripada situ Sherry ni lah yang banyak bagi galakan, cara, dan maybe networking jugalah kot kan. Macam mana nak kenal dengan a few orang yang boleh bantukan dalam showcase ni juga. Dan Allah hadirkan juga Alif, Ken punya music director, yang betul-betul nak membantu seorang yang kerdil ni, yang tak ada nama kan, tapi
he's willing to help me. Kalau nak ikutkan, mana ada orang yang macam apa, out of nowhere tiba-tiba nak tolong itu ini kan. Sebab dari segi cost, it is memang costly kalau kita nak buat. Cost dia berapa showcase hari tu? Dengan Um, sewa dewan lagi. Betul. Dewa bayar pemuzik lagi. Baju bayar lagi. Baju awak. Makeup lagi. Makeup lagi. Semua benda lah Dengan kan. videographer. Almost 20 to 25k lah. 25k. 25k lah. 25k tu pun it's actually after rundingan, after beberapa Minta diskaun. orang minta diskaun tu, yes, tapi kita pun faham kan macam bila kita bekerja dengan seni, sebab macam contohlah orang minta buatkan lagu kan, dia minta diskaun, but at the same time kita tahu seni dan juga karya ni, kalau kita merendahkan Downgrade dia punya nilai, so sampai macam bila-bila lah apa seni dekat Malaysia ni akan Takkan harga berkembang. macam tu. So at the same time tolong kawan pun ada juga macam tu. So maybe I'm not gonna say it's a discount. It's more like maybe sekarang kau tolong aku, in the next nanti katakanlah InsyaAllah kan ada rezeki nanti yang lebih besar, kan pula tolong dia macam tu. But overall the 25,000 tu memang daripada A sampai Z lah untuk dia showcase, untuk during the concert and also the post. So sebab bila Ken buat showcase tu kan nak nampak dia lebih professional, tak naklah nampak amateur kan. So kalau abang check, Ken pun ada Ken punya website. Dekat website tu Ken buat secantik mungkin lah kan, untuk menampakkan macam kita ni betul-betul serius dalam bidang ni. Sebab kadang-kadang orang ingat kan kita macam main-main je, Ken release lagu dan habis kan. Tapi kita nak tunjukkan, okay, dia ni ada website, dia ni ada profile dia, dia ni dah buat showcase. So bila kita dah ada benda tu, barulah orang akan ambil serius kot macam tu. So that's one thing yang Ken rasa Ken achieve for this showcase lah kot. Ken, Ken punya kerja tetap apa dia? Ken punya kerja tetap adalah sebagai fitness instructor. Daripada belajar engineering kat Tokyo, balik-balik cita-cita nak jadi penyanyi lagi, pengubah lagu, tutup full time jadi fitness instructor. So ni lah kira macam gym punya ni lah. Okay, so okay. Ken bukan PT, bukan personal bukan PT. trainer. So apa beza dia? Personal trainer ni personal lah kan. So macam dia lebih kepada individu. So Ken adalah group fitness instructor. So abang pernah dengar Zumba? Okay, so Ken start dengan Zumba dulu. So kalau abang pernah dengar terms Zin, so Zin tu is actually Zumba Instructor Network. So bila abang nak ajar Zumba, abang kena ada Zin ni dulu, baru abang boleh mengajar Zumba. So tu full time So hari-hari? Pada asalnya kan as a Zumba instructor lah. Tapi daripada situ kita dah tukar kepada cycling. Kalau abang pernah dengar spin, so Ken adalah instructor spin lah sekarang. So spin kat ni mana? Fly Project. Gym lah. Dia macam butik studio lah. Butik studio. So butik studio dekat situ, Fly Project ni dia ada reformer. Reformer ni macam Pilates, tapi dia ada mesin khas dia. Kita ada HIIT juga, circuit. So macam kita ada 10 station. So setiap station lain dia punya exercise dia. So kita kena tengok masa. So every time dia akan tukar-tukar station. Kan dengan kerja awak sebagai fitness instructor ni, awak kira macam willing tu macam semangat betul-betul nak buat showcase sampai awak kumpul duit. Betul. So ataupun ada dana ke daripada mana-mana? Tak ada, memang 100%. Memang duit sendiri. Daripada sendiri. Betul. So actually waktu the idea of nak buat showcase ni memang banyak tentangan. Even daripada kawan rapat sendiri. Macam cabaran dia. So kawan sendiri pun tak bagi semangat. Kawan sendiri pun yes.
So actually abang, kalau kita nak buat something ni, memang selalunya tentangan yang paling hebat tu adalah orang yang paling rapat. Kawan-kawan dengan sendiri. Boleh ke kau buat? Tak payahlah susah-susah macam tu. Betul. So macam dia macam merendah-rendahkan impian kita pula. Sebab maybe orang kenal kita. So bila orang kenal dengan kita ni, macam maybe dia tengok perangai kita yang sebenar. Macam kau ni macam tak boleh buat je kan. Of course lah, kita dah selesa dengan dia. Kita akan macam tunjukkan, kadang-kadang kita ada pemalas kita ada yang macam sambil lewa kita. So maybe benda-benda tu lah yang contribute to the macam to the fact yang macam dia ni boleh ke buat. So tipulah kan, orang sehebat mana pun tak ada dia punya perangai dia yang malas-malas tu kan. Kan pun ada. So maybe dari situ, that's why orang yang berada paling dekat dengan kita ni yang macam boleh ke dia ni. So orang yang jauh-jauh ni, yang tak pernah kenal kita, yang macam I lah. serius betul. So macam ya, kita kenal langsung. power gila dia ni macam tu kan. So macam kita rasa macam okay, actually orang-orang yang macam ni yang membuatkan Ken lebih semangat. Sebab dia tak kenal kita, tapi the way they really trust me in order to like buat the showcase tu, yang membuatkan macam okay, ada orang yang support kita di belakang. And my music director which is Alif, kita baru kenal dalam I think 4 ke 5 bulan. Sebab kan ada lagu raya. So lagu raya tu kan buat dengan music lagu director raya tu. dah keluar belum? Dah keluar hari tu. Awak keluar sebelum raya. Orang lain keluar mana sebulan puasa, dia 4 bulan nak raya baru dah keluar dah. Siap-siap. Can release so make sure viral hari raya ni. InsyaAllah. So actually lagu raya tu Ken buat untuk tahun ni 2023 punya raya. So bulan I think 1 April kot Ken release lagu raya tu, which is lagu raya tu nanti kita cerita lah. So lagu raya tu so lagu raya tu is actually opening during my showcase. Kalau abang tengok ada album tu kan, tu lagu diorang jadikan instrumental lagu raya tu sebagai opening showcase hari tu. So bercerita tentang showcase tadi, even my parents pun macam agak takut macam for me untuk pursue this. Kawan-kawan tak lah. bagi semangat. Mak ayah pun ragu-ragu. Sebab I think it's more like dalam family kan, tak ada seorang pun artis, ataupun tak ada seorang pun yang dalam bidang. Awak bukan berdarah seni? Tak ada. So macam tiba-tiba benda tu wujud thing dalam diri for them untuk macam menerima macam boleh ke dia ni kan. Macam nanti habis duit kat situ, macam apa pulangan dia. Sebab for me, diorang ni my parents, my brother, my sister, diorang bekerja sebagai orang yang bekerja makan gaji lah kan. Macam akhir bulan akan dapat duit. So bila kita bekerja something yang luar konvensional ni, macam even as a fitness instructor pun, kalau you sakit, kalau you tak kerja macam mana dapat duit kan, something like that lah. So even waktu Ken pilih untuk jadi fitness instructor ni pun ada dapat tentangan. Tapi bila maybe dah lama dia orang dah tengok macam boleh sebenarnya buat makan kan. So daripada situ barulah macam ada kepercayaan tu. Tapi kan asalnya nak jadi fitness instructor, and then like suddenly tiba-tiba nak tukar jadi penyanyi pula kan. Lagilah diorang takut. So benda-benda tu lah yang macam adalah kadang-kadang diorang kata macam betul ke nak buat benda ni. So macam kita pun kena yakinkan lah. So azam untuk membuat showcase ni, dia macam ada few factor lah. Ada yang nak prove to myself that I can do, prove to my parents and also friend I can do, but I think it's just like 90-10 lah kot kan. 90 to myself, 10 tu kepada orang lain. Sebab apa yang Ken pilih untuk buat dalam hidup ni, pada akhirnya adalah untuk dirikan sendiri lah. Bukannya untuk tunjukkan kat orang lain, weh aku boleh buat benda ni, hari tu kau kutuk aku kan. Tak lah, it's not like that lah. Semua like macam aku dah achieve this, what's next. Macam tu.
Mungkin dah tersurat awak dah akan menjadi penyanyi pada masa depan. Kan? Okey, untuk menjadi penyanyi awak dah awak dah kira macam selangkah masuk ke gerbang tu. Okay. Cuma nak masuk dalam bidang tu banyak pancorobanya, Betul. kata ujian, mehnah apa segala macam. Awak belum lagi berdepan dengan kata-kata netizen nanti. Dan okey, apa bukan nak menidakkan bakat awak, tapi awak rasa awak boleh, tapi dengan keadaan di zaman social media yang banyak negativity dia, ada positivity dia, ada, tapi mungkin certain part orang akan bila part seni hiburan ni, orang akan banyak mengata daripada awak kata memuji. Okey, apa yang sukarnya untuk menjadi seorang penyanyi yang orang kata diiktiraf ataupun mainstream? Tantangan daripada selain awak cakap kawan-kawan saya menidakkan bakat saya, masih meragui bakat yang saya ada, dan awak cuba dah membuktikan dengan sebuah showcase yang bagi saya dah cukup berjaya dah. Awak bertunjuk saya boleh menyanyi, saya boleh mengubah lagu, saya boleh mengumpulkan ramai orang untuk menonton persembahan saya. Tapi bagi Ken sendiri, apa dia yang membuatkan seseorang itu kan nak menjadi penyanyi ni susah sangat? Apakah sebenarnya macam nak menjadi okeylah, nak cerita nak menjadi macam Anwar Zain, kedudukan sebab perjalanan kita mengambil masa yang panjang. Dia macam bukannya macam penyanyi, kita ada macam penyanyi mi segera. Okey, dia cepat naik. Okey, untuk naik tu dia dikenali tu, untuk dikenali dan diiktiraf oleh orang ramai masyarakat. Okey, dari sudut pandangan Ken. Okay, so bagi Ken, kita kena jujur pada diri. Sebab kalau kita tak jujur pada diri dan kita cuba untuk jadi orang lain, eventually the true colour tu akan nampak. So macam sekarang ni Ken menulis, dan apa yang Ken paparkan dekat showcase hari tu adalah diri Ken. Lagu-lagu yang Ken tulis tu tak ada satu pun yang berdasarkan macam ni. Bukan orang yang paksa, Ken kau kena keluar lagu ni. Ken, lagu kau ni banyak sangat ballad lah. Kau kena buat macam ni. Sebab Ken dapat juga feedback daripada orang yang mengatakan macam lagu-lagu Ken ni old school, lagu lama. So kenapa tak tulis something yang fresh? For me, it's not me. Sebab Ken rasa Ken kena tulis something yang betul-betul daripada hati kan. It's not that I tolak opinion orang, tapi there are things yang Ken rasa out of context. It's a showcase to show apa yang aku dah tulis until now. But in future, maybe the influence of me writing pop song ataupun upbeat song, or maybe like another different genre, we never know. Tapi apa yang Ken cuba tulis, sampaikan pada showcase hari tu adalah bank lagu yang terkumpul, yang terkumpul dalam bank. So kalau dalam senarai lagu yang Ken ada tu, I think ada dalam 25 to 30 song yang actually macam-macam genre. Tapi apa yang Ken sampaikan hari tu adalah selari dengan apa yang kita nak bawakan dalam showcase tu. So in terms of cabaran industri sekarang kan rasa ramai yang cuba nak jadi famous, bukan nak jadi seorang penyanyi. Contohnya diorang tulis lagu untuk TikTok. So kita tahulah diorang ni actually nak jadi famous. I know it's famous is part of being a singer. Maksudnya kalau tak ada orang nak dengar, macam mana you nak menyanyi dan orang dengar kan lagu tu sampai. Ya, kita kena berani untuk tampil di social media. Betul. So tapi bila you tulis lagu tu untuk TikTok, so dia hanya kekal di TikTok lah. Tapi macam Ken nak tulis melody tu, dia jadi evergreen. Maksudnya kalau abang
cakap macam Anwar Zain kan, kita tahu lagu Keabadian Cinta dia, any generation would know. Macam kalau kita cakap pasal Siti Nurhaliza, lagu Cindai, padahal jerat percintaan, orang akan tahu dan ingat lagu tu, rhythm tu sampai bila-bila. So kan nak hasilkan something yang similar, so that 10, 20 tahun, 30 tahun generasi akan datang pun bila dengar, oh lagu ni macam menyentuh hati. So kita nak cari something yang macam tu. So it doesn't necessarily I need to write something yang fresh for this generation, but untuk 10 20 tahun akan datang, lagu tu dah habis. So kita tak naklah dia hanya hangat sebentar je macam tu. So apa yang Ken rasa, kena jujur. So kalau you nak jadi penyanyi, kalau macam Ken sekarang ni, Ken penyanyi tu is actually nombor 2. Ken nak jadi seorang penulis lagu, composer, yang lagu tu sampai bila-bila orang suka, orang dengar. Dan hopefully one day akan berada di pentas AJL. Wow. Itulah impian yang paling tinggi lah. Paling tinggi okay. for now. Setakat ini lagu Ken yang dinyanyikan oleh orang lain. Siapa yang Ken bagi lagu? Okay, untuk showcase hari tu, Ken bagi dekat Hadi Haf. Hadi Haf. And then Hadi Haf tu Hadi Haf ni you guys dia, punya gang punya pertandingan tu. Yes, kita orang jumpa during the audition. So macam bersembang-sembang pun through IG je. After that lah. So macam bila Ken tanya sudi tak nak nyanyikan lagu Ken. So alhamdulillah diorang sudi, dan di situlah berkumpulnya Hadi Haf, Zainal Alif dan juga Jaja Ismail. And 3 of them is memang penyanyi yang Ken rasa sangat hebat, cumanya tak diberi peluang dan ruang untuk bersinar. So for me, giving them opportunity at this showcase, at the same time they also willing to help me. So hopefully it's a good start for both of us lah, kan, untuk berada di dalam industri ni. And then Ken juga pernah approach seorang producer filem dan juga drama untuk jadikan lagu Ken ni OST. Ken dapat good feedback, dan insyaAllah akan bekerjasama lah, doakanlah jadi kan. And then baru-baru ni Ken ada juga approach Bob Yusof. Yes, so Bob pun tengah cari lagu. Ken dah bagi dah the list of the song, dan just tunggu the feedback lah kan. Dan impian Ken harap sangat one day Aina Abdul nyanyi lagu Ken. Dah agak dah. So actually kenapa? Sebab salah satu lagu daripada showcase tu memang Ken buat untuk Aina. Okay, lagu mana? Abang rasa mana? So ada satu lagu tu actually Ken terpaksa gubah balik supaya Ken boleh nyanyi. Sebab range lagu tu sangat besar. Serendah-rendah Ken punya range, setinggi-tinggi Ken punya range. Cakap pasal Aina Abdul, hari ni dia menang berganda tau. Betul. Dekat separuh akhir muzik-muzik yang hari pertama, dia dapat vokal terbaik. Dia dan dapat persembahan pilihan Alfa dan juga persembahan terbaik untuk semi-final music. Itu baru Lepas tu dia punya pakaian, aku dah rasa macam pakaian dia dah AJL lah. Betul. Pakaian dia AJL lah. Ken suka gila baju yang dia pakai during dia punya konsert. Masa konsert yang baju dekat emas Axiata tu. Arena. Ya betul. Baju emas tu Izwan Ismail buat. Yes. Cantik gila. So macam nampak detailing dia tu kan. Detail. Nampak mahal lah. Aku tak tahu lah berapa kilo. Hai, nak cakap pasal Aina Abdul ni macam banyak benda lah kan. Kena ada lagi satu sesi. Satu sesi untuk Aina Abdul je pasal konsert dia. Betul. So begitulah. Lagu. Kita tak habis lagi pasal lagu yang Ken. Okay, sekarang ni Aina Abdul tahu tak yang Ken ada lagu untuk dia? Tak tahu sebab apa? Yelah Ken tak ada. Okay, tak tahu kan? Nanti kita kerat short video, letak kat reel, tag dia. Oh my god. Okay, Aina Abdul ada sebuah lagu untuk awak daripada Ken.
Terimalah. Okey, tajuk dia? Tajuk dia Dukaku Milikimu. Oh. So Sasar lah Aina Abdul suka. Dia tu suka lagu-lagu apa? Lagu orang panggil zaman sekarang. Lagu apa? Yang nak healing ni, lagu-lagu yang lagu, patah bukan hati. lagu rawan. Lagu apa? Lagu dawai. lagu apa? Galau. Lagu-lagu galau. Sasar Aina Abdul lah. So lagu tu Okay. waktu tu sebab Ken belajar vokal dengan Cikgu Deli. Okay. So Ken kenal Cikgu Deli pun melalui video Aina Abdul practice AJL yang Cikgu Deli ketuk dinding tu. So macam menarik cikgu ni, macam cara apa mengajar dia macam a bit different kan. So Ken approach tanya dia macam nak belajar vokal. So daripada situ macam Berapa sesi dah awak belajar vokal dengan Cikgu Deli? berapa banyak jugalah sebab dah lama actually. Lagu Bagai Bidadari ni Ken dah peram lebih 2 tahun. Okay, Sebab Ken rakam tahun 2021. So akhir tahun 2021. Sebab waktu tu Ken rasa macam kalau aku release lagu ni tak ada impact. So macam mana. That's why lah Ken release lagu Raya tu dulu. So lagu Raya tu is actually lagu first yang Ken keluarkan. For me, kalau kita keluarkan lagu Raya, dia tak ada pressure. Tak ada risiko. Lagu Raya nyanyi je lah kan, enjoy je lah. Enjoy. So that's why untuk bergembira. saja. So kita releasekan lagu tu dulu. Dan bila ada showcase ni, kan rasa macam okay, this is the time yang kita boleh macam so called launch sekali lah kan, release single. So that's why keluarnya lagu ni waktu showcase ni. Nak dengar sikit lagu untuk Aina Abdul ni. Oh Sedap my ke God. tidak? Allah Akbar. Kejap lagu Dukaku Milikimu ni dia kena refresh balik. Sebab lagu tu kita buat memang untuk showcase kan. Sekejap okay, abang kena bagi masa sikit. Okay. Kita kena tengok lirik sebab dalam pada itu penciptaan lagu ini macam di behind the scene. Cerita ni pasal apa lagu ni? So Dukaku Milikimu ni kalau abang dengar, dengan memiliki orang ni, orang yang kita sayang ke? Ataupun asasannya orang yang kita sayang, ataupun miliki dukaku. Aku duk faham macam tajuk tu kita berkahwin dengan orang yang salah, orang yang dipaksa oleh keluarga, macam pilihan keluarga lah. Contoh lah, abang ada seorang pasangan dan abang macam terikat dengan dia. Abang nak tinggalkan dia tapi abang tak boleh. Macam toxic relationship. So macam dengan memiliki dia essentially duka bagi kita. Macam tu lah. Okay, so Dukaku Milikimu ni dia punya chorus terus lah. Okay, chorus terus Bermulanya senja yang kelam, purnama malam tak menerang. Ku sesat dalam kegelapan, berpaksikan sinar harapan. Kau berjanji akan setia, sehidup semati selamanya, berpandukan kata cintamu, tinggal dukaku milikimu. Okay, faham. So lagu ni awak tag tak? Tak ada. Mula lagi awak tak berani. Sebab So awak dah masa penciptaan lagu tu awak dah membayangkan okay, ini Aina penyanyi. Yes, Aina. So macam that's why range lagu ni memang kalau ikut yang sebenar dia bukan key ni, dan lagi tinggi. Selepas bridge tu ada modulation. Maksudnya ada penaikan key lah. So kalau Ken yang bawa memang hancur lah. Sebab range Ken a bit besar, tapi at the same time bila sebab lelaki untuk nyanyi high note kita akan bagi dia sebagai falsetto. So falsetto ni jarang lelaki buat. Yes. So dia akan jadi nyanyian tinggi yang
halus. So bila Ken nyanyi maybe tak sedap lah. So untuk bagi lagu ni betul-betul sampai, hopefully kita jumpa seorang penyanyi yang boleh deliver lah. So kalau bagi Ken waktu showcase Ken hari tu, dari segi vokal, of course it wasn't perfect, but compare to rehearsal, compare to apa yang Ken nyanyi sebelum ni, like any show, that's the best yang Ken rasa lah, yang macam dia punya feeling sampai, in terms of each note tu adalah terkehil sikit kan, tapi itu yang Ken rasa betul-betul puas lah, showcase hari tu. Dan hopefully Aina boleh dengar lah kot. Maybe dengar demo dulu kalau rasa macam Masa showcase tu Ken ada cakap tak yang lagu tu adalah khas untuk tak ada sebab so ini kali pertama lah. Ni kali pertama awak dah reveal something. Betul. Actually ni untuk Aina. So mana kita tahu dah second headline album kita apa. Tajuk podcast kita apa dah tahu dah. Okay. Nak petik juga Aina Abdul kan. Betul lah. Hopefully lah. Aku rasa Aina Abdul juara AJL tahun ni. Lagi sekali kan. Lagu Jangan Mati Rasa Itu tu waktu first release, dah tahu dah rasa macam abang something lagu the ni. next lagu yang Ken rasa boleh pergi is nyanyi sikit lagu lagu Aina Abdul tu lagu Aina disuarakan oleh Ken. Bagaimana harus ku jalani tanpa kamu, salahku karena terbiasa ada kamu. Apakah aku bisa melawan takdir kita? Aku hanya manusia biasa. Itu guna key lelaki Key lelaki. Kalau key Aina Abdul tak boleh dia sebab dia apa? pandai dia penciptaan dia lagu, melodi dia. Dia ada macam kau mengulang lirik yang sama tapi dicorakkan dengan melodi ataupun gaya lengkuk yang berbeza. Betul. So waktu Ken dengar lagu tu macam okay, this is something new. And actually you boleh belajar daripada beberapa lagu yang dia bilang okay, macam ni. Kita sebenarnya kita belajar, proses belajar dengan mendengar lagu, betul tak? Betul. Nampak pula aku ni komposer. Nak jadi komposer juga. So lagu Jangan Mati Rasa Itu tu Ken rasa it's another style of writing yang Ken rasa menarik, but tak semua orang boleh terima. Sometimes orang rasa macam sebab apa kelainannya lagu tu dengan lagu-lagu lain? Kelainan ni macam Abang Budi cakap lah. Lagu tu pendek dia menggunakan lirik yang sama. Lirik pendek repeat je. Tapi kalau kita perasan dia ada 3 ulangan chorus. Yang pertama ulangan chorus yang dinyanyikan yang seperti mana yang Aina nak. Yang second dia cuba ad-lib, cara yang berbeza lah nyanyian kan, maybe dia go lagi tinggi. Then towards the end dia, sebab kalau kita perasan bridge yang music interlude yang Aina buat tu, dia membawa kita ke satu vibe yang berbeza. I think same thing yang dia buat dekat lagu yang dia menang AJL tahun lepas. Tahun ni kan lagu apa bang? Terus Hidup Terus Hidup. So kalau abang tengok Terus Hidup, dia ada beberapa feel yang berbeza. Mula-mula feel sedih, and then feel dekat tengah-tengah tu cuba untuk menerima, dan terakhir cuba untuk melepaskan. So Jangan Mati Rasa Itu ni pun ada. Dan bila towards the end Aina nyanyi lagu tu satu oktav rendah daripada dia punya note asal dia kan. So dekat situ kita dah tahu dah macam penutup lagu ni
So macam okay, interesting. And then cara lenggok daripada note tinggi ke note rendah tu pun, I mean Aina vocal dia kita tahu mantap kan. So nice lah untuk Ken sendiri personally. The style of writing tu is another idea yang kita boleh inspirasikan lah. And then album yang baru Aina, lagu apa? Alah, Imaji tu, album Imaji, ada satu lagu yang bila Ken dengar macam I know this is the next single, which is betul. So kejap Ken check. So lagu tu bila Ken dengar macam abang akan terkejut lah berapa kali Ken repeat lagu tu. So puas sudah. Yes, lagu tu puas sudah ku mencuba untuk merelakan semua, habis terbelah di dada, ku tersenyum jua. Lagu tu Betul. So macam bila dengar macam tak payahlah dia single. Sekarang pun dah lagu tu dah keluar sebab dia keluar OST kan. So macam okay, betul lah. Okay Ken, next you nak buat apa untuk tahun goal board you untuk tahun depan. Goal board untuk 2024 ni bulan 12 dah. Kita dah mengakhiri nak 15 hari lagi. 15 hari betul. Betul. Like betul-betul. Betul-betul macam aku kan. Apa yang aku capai tahun ni? I think banyak kot bang. Towards the end aku kena bully. Kenapa kena bully pula? I menjadi mangsa bully lah. Media bully media. Berlaku masa final GV. Ada seorang wartawan ni tak bagi I buat live. Okay. So macam headline baru ni bang. Aku selalu kena headline baru ni. Tak fikir-fikir kan. Macam kenapa dia orang ni tak suka aku wartawan tu ramai tak suka kita buat live. Sebab mungkin bila buat live dengar suara dia orang. Dengar suara dia orang. Maksudnya di situasi dia macam ni. Lepas final GV tu kita orang dibawa ke satu bilik sidang media. So after sidang media Kelly Azman buat hosting apa semua. Itu ramai-ramai lah. Masa tu Abang Budi dah buat live lah masa tu. Kemudian dia ingat selepas habis kita orang diberi peluang untuk one to one lah. Grup-grup kan. So Budi pergi ke Niki dulu, Niki Palikat dulu dan kemudian ke Liza Hanim, which is Liza Hanim ni dikelilingi oleh semua media lah. Masa tu dah dengar dah bunyi ada macam bunyi lah. Kenapa buat live, kenapa buat. Tiba-tiba ada seorang wartawan ni, wartawan yang besar lah juga nama dia. Terus meninggikan suara, jangan buat live jangan buat live Kita terus tutup masa tu. Faham. Tapi 2-3 orang PR datang lah bersimpati dengan saya kena bully kan. Dia kata perlu ke nak tinggikan suara. Kata, adakah kak ramai sangat orang tak suka saya kak, nak macam mana kak ini perlu saya tempuhi untuk menjadi seorang blogger. Ken betul. Saya dah jadi blogger ni sejak 2007. Dah banyak kali kena bully. Sebenarnya bullying. Ken baca blog abang daripada Ken sekolah lagi. Serius lah. Ken kenal. Oh my god. Tapi apa, kita nampak lah macam abang punya setiap kali kita nak cari pasal artis, ada mesti keluar abang punya blog kan. So macam kita tahu. Ken umur berapa sekarang? 30. So kalau 2007 tu ramai kan dia datang. Ni lah Budi, saya selalu saya baca blog awak. So Blogspot lah kan bang? YouTube. Abang start dengan Blogspot kan? Blogspot dulu. Lepas ni 2007 dah Budi.com dah. Okay. So macam daripada Blogspot tu lagi macam, ya dulu kan kita ada juga tulis blog kan. So macam bila nampak macam Abang Budi tu mesti pasal artis. So macam Ford selalu baca lah apa pasal artis mesti kat blog abang kan. Salah satu medium lah. So macam itulah Ken, senario kita sebenarnya sama je. Di mana-mana kita akan berada di dalam ruangan toksik. So I macam fikir juga untuk kita berada dalam
ruangan toksik ni bukan kita. So bukan I kalau ada beberapa orang yang akan berada di tempat I, mungkin dia akan loud lagi, dia akan melawan, not me. Faham. Not me kan. So macam I baca jugalah artikel-artikel yang mengatakan untuk menghindari hubungan toksik dengan siapa saja di sekeliling kita, kita kena menjauh dengan orang itu. Betul. So menjauhlah kita. Tapi kita, I dah cakap banyak kali dengan wartawan-wartawan, sebenarnya kita ni small community je. Wartawan-wartawan ni antara satu sama saling memerlukan, dan Betul. mana-mana kita akan jumpa pun juga nanti. Dan I think even dalam media sendiri pun bukan competition, bukan bang, sepatutnya. Sebab masing-masing membawa entiti masing-masing. Masing-masing memerlukan info. Betul. Ni. Betul. Cumanya of course lah dari segi rating, dari segi mungkin persaingan tu exclusivity. adalah kan. Yes, I pun exclusivity. terasa hati masa I dapat scoop Diana Daniel dengan Farid Kamil berbaik semula. I dapat I yang dapat first scoop tu. Okay. So macam I apa terlintas, kalau tahu kat wartawan-wartawan ni mesti dia terasa hati. Dan I jumpalah Melody pun cakap, dia kata kenapa tak cakap kat kita orang nak jumpa Farid and Diana Daniel buat podcast tu. Faham. So macam fikir balik macam tengok kita fikir kan. So tapi itulah. So Marok of the Story, tahu tak Ken? Sebenarnya dunia media ni kat Malaysia ni kecil. Kalau berbanding dengan Bangkok, I pernah pergi Bangkok, which is 2016 macam tu. I pergi, wartawan dia orang lagi teruk. Dia punya live ni kiri kanan semua benda orang buat yang live. normal lah. Semua normal. Sampai ke dia punya mic ni ada stand, ada label. Ada label dia punya company dan juga majalah apa semua. Ada dia buat live. 2016 kita 2-3 orang nak buat live, memang kena sound lah. Maksudnya kalau time abang buat live tu, diorang bersoal jawab dengan artis lah. So maksudnya Ken, moral of the story, kita tak boleh ambil konten diorang, tapi ada je blogger-blogger lain. Maksudnya YouTuber lain kat situ. Tapi yang tak boleh macam, so selepas ni I cakap baik janganlah. Maksudnya specifically lah, macam diorang dah lama nak bully. I see. So sad. I think macam eventually so kita tahu. Okay, soalan dia. Okay, soalan dia. Okay, tak apa. Habiskan tadi. Kita tahu. So eventually abang Budi sendiri tahu abang buat benda yang betul. So if abang tahu benda tu betul, I think you can proceed. But next time kalau abang berada dengan orang yang sama, kalau abang tak nak the toxicity tu, try to avoid lah. Tapi kalau for me, yes, kita kadang-kadang adalah batas dia tu yang kita rasa macam sama ada aku tahu aku betul, tapi kalau aku buat, dia akan mewujudkan hubungan yang tak sihat lah kan. Faham. Ataupun kita nak pilih untuk elakkan daripada benda tu jadi, dan follow je lah kan apa yang orang nak. So adalah tiba-tiba ni kan tercurhat benda ni, sebab bila tadi kan macam terdetik untuk bercakap pasal tu. Okay, soalan dia untuk Ken secara personal. Okay. Macam mana Ken deal dengan toxic people? Okay, I think sama macam abang, kita cuba untuk tidak menarik diri kita kepada benda tu. Sebab for me, bila orang yang ada benda negatif ni, to be honest, Ken memang orang yang sangat senang nak detect orang ni positif ke atau negatif. Awak ada ni dah kita ada sense instinct dia. Betul. Walaupun benda tu macam tak make sense kan, tapi bila kita first bercakap, bila kita make a conversation, kita tahu orang ni cuba untuk menjatuhkan aku ke, ataupun cuba nak menasihat dan menaikkan aku ke, ataupun orang ni cuba nak berkawan dengan aku, ataupun orang ni memang nak ada professional relationship sahaja ke. So daripada situ Ken cuba nilai, dan kita tengok daripada situ adakah orang ni aku perlu rapat ataupun cuba untuk jauh. So tapi yang Ken rasa yang paling penting adalah
kita tahu diri kita. So sebab kalau kita tak tahu diri kita kan, dia sama juga kita cinta orang. Kalau kita tak cinta diri kita, kita tak tahu nak treat benda yang baik untuk diri kita. So kita dah tak tahu macam mana nak treat benda baik untuk kita, macam mana kita nak treat baik dekat orang lain. So same thing tu benda ni jugalah kan. Kita kena tahu tahap mana kita jujur pada diri kita. Kalau kita tahu benda yang kita buat tu betul and kita tak membawa kemudaratan kepada orang lain, teruskan. Tapi kalau kita buat maybe ada satu pihak je yang marah-marah, tapi orang lain okay dan apa yang kita buat tu tak mudarat, teruskan je lah kan. Kan sebenarnya I punya prinsip, I nak berbaik dengan semua orang. Betul. Tapi orang bila once kita tahu orang tu macam tak suka kita, macam Turn off sikit lah. tak apalah dia tak suka kita kan. Tiba-tiba kan macam Ken dengar Ken tu dah macam healing dia lain macam kan. Okay, macam curhat dan Tapi, macam dia dah jadi psikologis tu sekarang. Tapi benda tu pun boleh lah. rasanya normal lah kot bang. Macam any even kalau abang pergi kat office pun kan, Lagi teruk lagilah macam-macam. nak kena yang bos yang kaki toksik. Yes. Aduh. Bos okay Macam lagi mana? sebab kita tak selalu jumpa. Kata kita yang punya sebelah. same colleague, meja sebelah. Lagilah macam Hari-hari aku masuk tiap hari. office Betul. menghadap dunia toksik negativity. Yes. So Aduh. kalau orang macam tu kan dah kalau sebelah meja, I mean Pindah. kita boleh je cakap dengan bos kita nak pindah. Kalau tak boleh nak pindah, then buat kerja sendiri je lah kan. End up kalau aku lah kira resign lah, senang. Exactly. So yes. Okay. Satu lagi apa orang panggil Cara. alamak apa nak cakap tadi, kita buat apa yang within our capability. Contoh Maksudnya? okay, abang pergi okay, contohlah besok ada exam. Ni general punya contoh lah. Besok ada exam. Okay. Apa yang keluar kita tak tahu, kita tak boleh control sebab benda tu our professor, cikgu yang control. Apa yang kita boleh control? Baca buku. Apa yang kita boleh control? Study awal seminggu ke. So benda-benda yang kita boleh control, kita control. Benda yang kita tak boleh control, serahkan kepada Allah. Betul. So sama juga benda tadi. Kalau benda yang abang boleh control is tutup live. So that's why itu yang abang buat. Tutup live, itu abang boleh control. Dia tak suka abang tak boleh control. Kita tak boleh. Let go. Betul lah. Let go. Kita tak boleh paksa orang macam suka aku. Dan kita pun kita terima hakikat semua orang dalam dunia ni ada yang tak suka kita, ada yang suka kita. Betul. Kan? So yang tak suka ni macam tak apalah, kita menjauh. Yang suka ni kita mendekat dan kita menghargai orang yang suka kita, betul tak? Betul. Kan? So macam itulah, apa yang kita boleh control. Ya. Tak boleh control, serahkan kepada. Lega sikit kan, boleh bercakap pasal masalah kan. Itu betul bang. Okay. Betul. Okay, kalau cakap pasal masalah Ken apa sekarang? Masalah Ken. Alhamdulillah kot bang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Wah, bagus. Dia bukanlah kata tak ada masalah, tapi Ken cuba macam hubungan baik je kan. Betul. Setakat ni so Ken dalam tak ada, hidup Ken, sepanjang hidup Ken, ada tak berhadapan dengan manusia toksik yang melampau? Kita ada macam toksik yang kecil ni. Tapi yang macam melampau sehingga kan affect your alah, feeling. Takutlah nak cerita. So the next podcast ke? Hopefully dia tak Dia tak tengok mendengar. kan. Sebab kita duduk hujung-hujung ni. Maybe dia tak Tapi dengar kita- sampai hujung. kita hujung-hujung tak Okay, apa. so Okay. ini adalah kisah waktu college dulu lah kot kan. Waktu college ni kita duduk serumah. Okay. Sebilik. Okay, ni college kat mana? Kan dulu college preparation dekat Beranang. Pernah nak tahu tak? Beranang. Pahang. Bukan. Dia Melaka. sempadan Selangor dengan Negeri Sembilan. Ah. So kita punya college preparation dulu kat situ. So kan dapat sebilik So dengan preparation maksudnya nak pergi ke Jepun? ke Jepun. Okay. So ni kiranya first year college lah kot So kita dekat situ sebilik. Tak ada masalah. Memang baik. Tapi macam slowly macam ada satu tension yang kita rasa macam kenapa dia ni macam tak suka aku. Kita tak masalah apa.
Tapi macam anything yang kita buat, sebab kan jenis yang suka dengar lagu. So kita dengar lagu sambil nak buat kerja sekolah ke apa kan. So macam kita pasang lagu. So macam dia ada tegur macam, kau boleh tak dengar lagu tu pakai earphone? Okay. Dia, kita pun ada ego kita juga. Macam ni bilik aku, sekali aku lah nak dengar kuat ke perlahan kan. Tapi adalah dia punya diplomasi tu kan. So Ken pun macam tapi waktu tu benda tu actually dah amplify. Maksudnya? Dia bukan pada stage awal. Okay. Dia stage yang macam kita betul, Ken pun dah tak suka dia. Cancer dah. Dia pun dah tak suka Ken. Okay. So macam waktu pasal lagu tu actually dah macam trigger lah. Trigger. Dia cakap pasal tu, kita pun macam kau tak patah apa sebenarnya kan. So kita pun pasal lagi kuat bang. Macam nak cari pasal. Tapi yelah waktu tu macam Ken rasa kita pun tak matang lagi kan. Dunia merontak. Macam merontak macam bagi kan. So so macam gaduh teruk gila bang. So macam duduk sebilik lagi tu. Waktu tu duduk sebilik sebab yelah dia dah designated kan untuk kita duduk as a roommate kan. Kena terima je lah. Okay, dah gaduh, terima je lah. Tapi ada satu scene lagi yang menyebabkan waktu tu Ken rasa macam, kenapa kau tak boleh fikir? Which is waktu tu Ken balik macam rehat tengah hari. Kita letak baju nak pergi tandas. So dah pergi tandas semua, balik-balik pintu kunci bang. Ui. So macam aku dah tak ada kunci ni kan, nak pergi kelas ni. So macam waktu tu Ken dah tak boleh fikir apa lah. Macam okay, aku terpaksa lah pecahkan pintu ni kan. Pecahkan pintu tu, tombol tu tercabut lah. Tapi macam benda tu boleh lah baiki nanti kan. Sebab dah rush, takkanlah tuala je bang. Macam nak keluar. So pecah. So macam waktu tu balik je daripada kelas, dengar orang macam mengamuk. Macam kenapa pintu pecah sini kan. Macam kita pun cakap lah macam, kenapa kau tu kunci kan. Kau nampak baju aku dekat situ kan. Dan macam benda tu jadi gaduh yang besar sampai waktu tu lah Ken decide macam lah. Aku kena tukar bilik. Dah tak boleh lah bang. So macam waktu tu kita macam fikirlah balik kan, macam aku ke yang salah. Macam adakah pergaduhan ni aku yang penyebab dia. So kita reflect. Kedengarlah juga orang lain bercakap kan. So orang lain pun bercakap macam, bukan salah kau, perangai dia memang macam tu. Ada something dengan orang lain pun dia buat. Yes. So benda tu sampai Jepun tau bang. Dia yelah pergi sekali dengan dia kan? Sampai kat Jepun, kan masuk universiti lain. Dia masuk universiti lain. Dan benda tu sampai housemate dia, benda yang sama jadi. Bergaduh, housemate dia tinggalkan dia tinggal seorang. So macam okay, daripada situ kita rasa macam okay, bukan salah aku lah waktu ni. So macam memang ada problem dengan diri dia tu lah. So macam mana dia pergi memang ada problem dengan orang. Itulah. Bukanlah kita nak cakap dia ni, tapi I think eventually orang kena faham bila ada something yang berlaku dekat diri sendiri, cuba reflect. Adakah daripada 10 orang tu 10 orang tu mengatakan engkau salah, engkau memang salah. Tapi kalau ada seorang yang cakap kau salah tapi 9 cakap engkau betul, InsyaAllah kau betul lah. So kena self reflect tu. Maybe towards the end of like before tidur tu, always self reflect lah. Okay. So macam tu. Faham. Banyak liku-liku sebenarnya hidup kita ni, ya. Tak tahulah, kita mengharapkan 2024 semua berjalan dengan lancar. Tapi okay, macam kan nak tanya abang lah. Abang happy ke kalau tak ada masalah langsung dalam 1 tahun? Betul lah. Kita kena ada masalah kan? Baru ada tak drama. Best juga kan. So baru ada something untuk diceritakan. Betul lah. So kan. macam I think, tapi kan betul lah. Tapi kan benda ni melibatkan hati dan perasaan. Kita sebenarnya kadang-kadang dalam diri kita nak cari pengiktirafan orang. Orang suka kita. Kita nak semua orang suka kita. Padahal memang akan ada orang yang tak suka kita. Akan ada.
Even penonton-penonton kita dekat saluran YouTube Budi Channel pun ada yang tak suka. Ada je. Ada yang datang sekali nak tinggal ke komen. Kalau boleh nak delete je komen kan. Tapi macam tak logik pula semua positif kan. So kita kena terima lah ya. Kita berada di zaman social media, bukan kita berada dekat zaman Piramli ke mana ke. So sekarang ni kita berdepan dengan segala macam pandangan orang terhadap kita. Betul. So satu lagi Ken, macam I kan, macam I keluar mana-mana saja kan. Macam I kadang-kadang nak berdepan dengan orang yang baru, mungkin agak segan sebab kita tak tahu penerimaan dia. Betul. Takkanlah kita nak tanya, apa pendapat you tentang I? Takkan macam tu kan. Tapi kita bacalah daripada dia punya reaction, body language, tutur kata apa semua. Tapi kalau boleh setiap orang yang kita nak jumpa tu orang tu suka kita, macam kita leave a good jadi impression lah. Macam bila dah jadi benda-benda yang toksik ni, kita dalam hati kita, alamak, kita nanti overthinking pula. Macam betul. benda tu akan jadi anxiety. Yes. So kita tak nak benda-benda macam tu. Betul. Mengganggu je. Macam aku nak hidup sekejap je dalam dunia ni kan. Terpaksalah berhadapan dengan orang-orang. Tapi bak kata 2-3 orang kawan, kalau kau tak jadi misal katalah kau tak nak jadi YouTuber, kau tak nak jadi blogger, kau pergi tempat lain, misal katalah nak pergi, sama juga kau akan berdepan dengan benda yang sama. Tu kau depan juga. Kalau abang tak jadi blogger, abang jadi apa bang? Okey, soalan yang menarik jarang orang tanya. Okey, dia macam dia dah tak jadi apa? Okey, dia macam ni. Dalam hidup kita ni kan, ada orang dia macam setahun kerja, dia dah bosan. Tapi I 16 tahun dalam dunia ni. I boleh nampak lah I punya evolve tu, daripada blogger. Kita ikut semua rangkuman masa tu. Kalau masa YouTube, kita ambil YouTube, TikTok. Jadinya kawan-kawan yang satu batch mula 2007 ni, Club Kid, kalau kenal lah Club Kid, semuanya Sultan Muzaffar, Nizam Zakaria, semuanya masa tu kita orang 2007 tu, masa tu dengan Akademi Fantasia. Kita naik dengan Akademi Fantasia. Rasanya maybe because of that. Sebab kan memang follow Akademi Fantasia. Bayangkan kan Akademi Fantasia ada diary harian kan. Abang boleh tulis satu-satu kita macam apa yang jadi di diary tu. Macam pemberita. Bayangkan masa tu macam kalau kita baca balik kan, takjub juga, macam detailnya aku boleh buat benda ni. Kalau sekarang memang tak boleh kan. Kenapa ya bang? Gila, ada orang nak baca ke? Macam Rosma dan Kai dikatakan bercinta sebab bertentangan mata. Hari ni faham tak? Detail. Faham. Dia orang pakai apa, kita macam sebab review. Sekarang ni lifespan untuk orang membaca tu tak. Tu Kalau Ken perasan, kalau berita-berita dia macam singkat dan ringkas je. So kembali kepada soalan tu, kalau nak jadi benda lain, I nak jadi macam traveller. Kalau boleh nak pergi jalan dan jalan sekeliling dunia, tapi still you know menulis juga. YouTube. Maksudnya kita pergi mana-mana dengan phone. Faham? Kita tak boleh lari dah dengan passion. Tapi tak boleh lari juga. Kita tak boleh lari juga. Tapi nak traveller, macam nak explore dunia ni. I see. Sebelum kita meninggal nak pergi tempat tu, tempat ni. Faham tak? Okay, satu soalan lagi. Okay. Apa yang menghalang abang untuk buat benda tu? Okay, yang menghalang sebab terikat. Kita nak macam duduk kat Malaysia dan then tak ada duit. Okay, nak jadi traveller. Abang nak travel tu like all the time travel. All the time travel. Nak Bangkok. So sekarang ni macam nomad. Abang you tahu tak istilah nomad life? Maksudnya kita masih bekerja tapi di tempat yang lain. Faham. Macam ada orang Mat Saleh pergi dekat Bali. Yes. And dia macam tu. Okay, faham. So I macam best juga sebab kita dengan sebab dunia internet sekarang dah macam ni kan. Betul. I see. Okay. Tapi kita terikat dengan event. So event ni satu hal. Dia jadinya kita tak nak berhenti sebab every day kan dapat email untuk invitation nak pergi event. So my passion, I pergi event walaupun event tak berbayar. Okay. Macam tadi pergi Aquaman, jumpa James Wan, pengarah Conjuring tu kan. Dia datang Malaysia. Pergi dekat TRX. TRX ada satu pawagam yang sangat Aurum Theatre tu. Kita buat kat situ tadi. Okay. Walaupun tak dapat interview, tak apalah, jumpa James Wan tu pun jadilah cakap kan. So dia terikat macam every day, macam tiba-tiba dah tahu dah.
Okay. Tiba-tiba dah sound. Alamak, aku ni tak ke mana ni kan. Tiba-tiba buat podcast. Adalah juga benda yang kita boleh macam Wait, nampak lah. podcast ni baru ke bang? Baru. Kan? Baru selepas So PKP. that's your achievement for this year. No, I think dah 2 tahun macam tu. Sebab after PKP I buat podcast ni disebabkan tak boleh keluar untuk cari artis. So kita jemput artis datang. Faham. Mulanya dengan kawan-kawan je. Lepas tu sebab nak berlatih macam mana nak bercakap dengan relax tentang mata. Betul, Sebab betul. kita susah untuk berkomunikasi sebenarnya. My apa orang kata kelemahan adalah untuk bertutur nak susun ayat tu menjadi kadang-kadang nampak Ken susun ayat betul-betul kan. Dan tak nampak gugup. Tapi walhal dalam diri Ken ada gugup sikit kan. Nervous Macam bang. nervous. Even nak datang ni pun tadi cakap Sherry macam mana podcast I tak pernah buat tau. So macam Tapi kan sebenarnya gugup tu bagus untuk sikit untuk kita punya trigger, kita punya prepare lah. Tapi sebenarnya kita kena tanam dalam fikiran kita, tak perlu pun nak kita buat biasa je. Faham tak? Senang kan. Kau senang cakap kan. Senang cakap. Kita macam buat biasa dengan kawan. Faham. Tapi kalau kita tak membiasakan kan. So nak berlatih tu lah. So I sekarang ni 197 episod macam tu. Yang Ken ni 198 macam tu episod. Kita dah ni. Sebab kalau siapa-siapa datang, macam minggu depan ada Datuk Aaron dengan Nora Danish. Sedikit debaran lah. Sebab apa tau? Kita dah tahu dia orang kan. Dia orang kenal kita. Okay. Cuma kita tak tahu macam apa yang pandangan dia. Dia. Pandangan dia dalam otak dia apa yang dia macam kita dah perhatikan benda tu. Padahal kita kena tanam diri kita ni positif. Faham? Dia sangka baik sebenarnya. Dia datang pun sebab logik lah kan. Kalau dia tak suka abang, dia tak datang. Yes. Kan? So macam that one pun kita borak-borak dengan macam kawan. Betul-betul. Macam Dora Dennis pun ada hal juga dengan dia dulu. Biasalah wartawan kan. I see. Macam mestilah kita tulis Adalah, dia punya benda-benda gosip fraction. dia kan. Betul-betul. Tapi kita tinggal ke tepi benda-benda macam tu. So Ya. mesti relax macam borak-borak macam itulah. Kita sebenarnya yang menjadikan diri kita negatif adalah kita duduk sangka buruk orang terhadap kita. Betul. Faham tak? Ya. Macam kita gugup apa semua. Kita Betul. macam kita nak menyanyi depan macam mana lah. Okey. Dia ada cara dia macam nak kita menghindari itu. Tapi I tanya juga Anwar Zain siapa-siapa sebelum dia naik ke pentas dia akan ada sikit. Dia mesti ada. Kalau tidak dia bukan manusia. Betul. Betul. Ken, sebenarnya kita dah melalui banyak Itulah, setahun panjang lebih. tu So bang. I'm sorry sebab banyak curhat dengan you, borak-borak santai dengan you. So okay, ini kata-kata dah dapat dah untuk tahun depan. I tanya you tadi. Betul. Tapi okay, tak. apa yang nak capai tahun depan? Okay, tahun depan can just harap akan ada album. So sekarang bukan album lagi lah yang sekarang. So actually maksudnya hari you tu nak is keluarkan just dalam CD, bentuk CD. Yes, hari tu actually showcase tu adalah nak buat demo untuk supaya kalau orang dekat luar ataupun artis mana-mana yang berminat dengan lagu kita dah ada dah. Okay, this is the demo of the song. Nak tanya satu lagu berapa? Oh my god. Tak tahu lah bang. Dia macam yang I dengar macam ada 5,000, 8,000 dia macam. So untuk okay, starting tak nak reveal lah kat sini. kita sebab ada orang cakap macam okay 5,000 tu is a good starting. Tapi kita kena tengok di sebalik tu ada tak kerjasama. So kalau ada kerjasama macam in future it's a long term punya relationship, maybe ada harga dia yang berbeza. Faham. So macam and then kita kena tengok juga bagaimana penghasilan lagu tu. Kalau lagu tu hanya menggunakan everything daripada komputer, so macam cost dia mungkin lebih murah. Tapi kalau kita nak ada live instrument, ada full orchestra, so tu lain lah kan. So okay, nak bagi tahu berapa harga, so tak pasti. okay, semoga cita-cita untuk buat album tahun depan akan terlaksana juga. Kita tunggu tahun depan 2024 apa yang kita harapkan. Kita semua berada dalam keadaan yang sihat sebenarnya. Lagi satu, kita digunakan rezeki yang bercurah-curah untuk tahun 2024. I wish you good luck juga untuk langkah seterusnya, untuk menjadi seorang penyanyi, pengubah lagu dan juga fitness instructor. Fitness instructor, yes, betul. Amin. Okay, Ken, kata-kata akhir untuk semua penonton.
Okay, kata-kata akhir Ken nak ucapkan terima kasih ke Abang Budi. Sama-sama. Sebab bila dengar tadi Abang Budi kata macam selalunya ada event tiap-tiap hari. And macam mana hari Rabu, which is beberapa hari sebelum kan, Ken contact Abang Budi untuk datang. Dan Abang Budi ada masa. So macam terima kasih lah. Itu sebenarnya tertulis di suratan takdir. Ya, so macam alhamdulillah. Kalau tidak, tak ada podcast macam ni. Betul. So dia gitulah. terima kasih banyak sudi datang showcase Ken. Jemput Ken datang borak sini habis sini. Adakah habis ke? Okay. So I hope I have a good relationship in future with you. Ken harap juga jalan Ken dalam industri seni ni tak terhenti di sini. Sebab kita macam abang sendiri cakap lah, macam ada yang orang apa tadi orang nampak macam dia datang sekali je. Dia datang sekali and then habis. So Ken harap ini adalah titik permulaan walaupun impak dia tak terlampau besar, tapi daripada hari ke hari, tahun ke tahun ada perkembangan dan satu hari nanti boleh jadi nama besar lah kan. Mungkin bukan satu dunia, but mungkin di Malaysia lah kot, insyaAllah. Okey, semoga baik-baik saja untuk Ken di tahun 2024 dan seterusnya. Jangan putus harapan. Semangat tu biar ada dan kita upgrade diri kita. Kita tahu macam Ken cakap tadi. Kita tahu sejauh mana kemampuan diri kita. Kan. Cuma kita nak mencabar diri kita buat jangan ada macam hidup kita mendata kan. Just it. Tak best lah macam tu. Nak kena mencabar. Okay, tahun depan aku nak buat konsert ni. Berduet dengan orang berdua. Kita jangan berhenti berangan berangan itu jangan percuma. berhenti bermimpi. Betul. Sebab kita, apa-apa pun boleh jadi dalam hidup kita kan. Dan kita perlu ada orang yang cakap jangan buat live kat sini. Oh my god. Kan pergi mana-mana kan. No live. Oh my god. Dah trauma dah kan benda tu. Aduh. Sebab mana-mana I pergi I akan curhat macam cakap sebab benda ni bila kita jangan pendam dalam hati seorang-seorang. Betul. So I pergi mana-mana cakap lah macam I kena bully lah. Tak apa asalkan dia adalah pendengar setia dan okay Ken, macam mana nak follow you dekat social media ke? Okay, so you guys boleh follow Ken dekat Instagram, ken.arif.official, ataupun dekat TikTok sama juga. Kalau korang search Ken Arif, insyaAllah korang akan jumpa website Ken lah. So any update Ken usually akan update dekat Instagram. Kalau dekat website normally Ken akan update apa yang Ken dah buat lah. Macam paling latest ni insyaAllah Ken akan update video. Sebab video pun Ken baru dapat recently, baru post dekat Instagram semua kan. So kalau korang nak dengar lagu-lagu showcase Ken, untuk siapa yang tak dapat datang showcase tu, korang boleh check my website or my IG Instagram. Tu dia. Kita dah melalut sampai sejam lebih, sejam setengah. Aku dah respect spring lah kan pada semua yang orang kata daripada awal sampai habis berjaya tamatkan kita punya podcast ni. Sebab kita orang-orang santai je. Tapi kalau korang dah bertahan sampai sejam lebih, memang aku tabik. Dah sejam ni bang? Sejam lebih juga. Sejam lebih, lama cakap. Okay lah. Thank you so much Ken. Jumpa lagi di masa hadapan. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you. This is how we do this.